Okey, so kita imbas kembali apa yang awak telah pelajari sebelum ni. Awak belajar pasal identity trigonometry. Apa yang dimasukkan dengan identity trigonometry? Identity trigonometry ialah persamaan yang melibatkan fungsi trigonometri dan sah untuk sebarang nilai sudut. So apa identity trigo yang awak dah belajar? Awak belajar benda ni lah. Ada 1, 2, 3, 4 yang awak dah belajar. Iaitu tan theta equal sin theta over cos theta. Sec theta equal 1 over cos. Dia tengok dia punya huruf yang ketiga. Cosec theta tengok huruf yang ketiga ialah S. So 1 per sin. Cot ialah 1 per tan. Okay, so ini 4 identity trigo yang dah belajar ni. So dia true untuk semua jenis sebarang nilai sudut. Kalau kata tan 45 sama dengan sin 45 over cos 45. So ini adalah identity trigonometry. So awak ada belajar juga mengenai bulatan unit. So apa maksud bulatan unit? Bulatan unit ialah bulatan yang berjejari satu unit. So dekat sini awak tengok so dia punya titik tu ada partikel travel along the bulatan unit. So dia akan membentuk sudut lah kan. So setiap sudut tu kita akan ada baca cos theta dengan sin theta, di mana sin theta kita akan baca y koordinat. Macam mana kita dapat y koordinat? Sebab dia punya jejari dia satu. So kita tengok theta kat situ sudut tegak, so tentang bahagi sebelah, tentang bagi hypo. So tentang dia ialah y, hypo dia ialah 1. So y per 1 equal to y lah. So nak ingat tu saya selalu ingat saya sy, sin dengan y. So cos confirm lah yang sebelah dia lah x. Okay, kemudian kita akan menggunakan teorem Pythagoras kan. Okay, kalau yang Pythagoras maksudnya hypotenuse kuasa 2 sama dengan sisi 1 kuasa 2 tambah sisi yang kedua ni kuasa 2. So dekat sini kita buat sin theta kuasa 2 tambah cos theta kuasa 2 sama dengan jejari dia lah. Hypotenuse dia memang satu unit sebab nama dia bulatan unit, so jejari dia satu. So tak kisahlah dia punya bulatan tu berapa sudut je, tapi memang segitiga tu dia punya hypotenuse tetap satu sebab radius dia satu, jejari dia satu. Okay, bila kita gantikan x dengan y, dengan kita punya sin theta dengan cos theta, kita akan jadi macam ni. So ini ialah identiti asas ataupun dinamakan identiti Pythagoras. Okay, mana dapat? Nanti kalau tengok dalam buku teks kan, mana dapat benda ni? Dia datang daripada bulatan unit, lepas tu kita kaitkan dengan teorem Pythagoras. Kaitkan dengan teorem Pythagoras, mana datang sin theta dengan y tu, dia datang penisbah trigonometri, iaitu saya tak handsome tu. Sin sama dengan tentang bagi hypo, cos sama dengan sebelah bagi hypo. Okay, boleh setakat ni? Kalau boleh ada dengan saya, raise hand. Okay, good. So masih semua orang masih dah celik kan? Okay, next. Okay, daripada sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1 ni paling basic sekali. Kita boleh terbitkan juga dua identiti asas yang lain. Okay, so macam mana kita nak terbitkan? Nombor 1, kita bahagikan kedua-dua belah dengan sin theta. So apa akan jadi? Kemudian kita akan bahagikan kedua-dua belah dengan cos theta. So kalau kita bahagikan kedua-dua belah, apa yang akan jadi? So kita ada persamaan asas kita, identiti asas kita yang paling basic ialah sin theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. So saya nak minta awak bahagikan kedua-dua belah dengan sin. Sin kuasa 2 sepatutnya ni. Ni pun cos kuasa 2. So sin kuasa 2 theta, ini sin kuasa 2 theta sama dengan 1 per sin kuasa 2 theta. Okay, sin kuasa 2 theta bahagi sin kuasa 2 theta ialah 1 lah kan. Ini 1. Okay, kalau cos kuasa 2 theta per sin kuasa 2 theta, apa yang berlaku? So, tangent sama dengan sin per cos. Cot sama dengan 1 per tangent. 1 per tangent samalah dengan cos per sin. So, ingat tangent ialah sin per cos. Lepas tu awak ada satu lagi identiti trigo yang awak belajar ialah cot. Cot ialah 1 per tangent. So 1 per tangent, kalau kita tukarkan tangent ni jadi sin per cos, 1 bahagi sin per cos, dia akan dapat jadi cos theta per sin theta. So kat sini saya boleh gantikan cot. Okay, satu lagi 1 per sin kuasa 2, 1 per s. 1 per s maksudnya cosec.
Okay, so saya dapat terbitkan satu lagi identiti asas. Okay, yang paling basic awak kena ingatlah sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1. So yang kedua punya identiti asas ialah kita bahagikan kedua-dua belah dengan sin kuasa 2 theta. So kita akan end up satu lagi identiti asas yang kita akan gunakan nantilah. Okay, yang kedua kita bahagikan kedua-dua belah dengan cos kuasa 2 theta. So satu persamaan ni sebelah dia dengan sebelah dia kena kita bahagikan dengan cos kuasa 2. Okay, kita bagi cos. So apa yang akan jadi? Sin bahagi cos. Sin bahagi cos ialah tangent. So tangent kuasa 2 theta tambah 1. So cos bagi cos 1 lah. Okay, 1 per cos ialah 1 per k. K lah sec. So sec kuasa 2 theta. So kita dapat lagi satu identiti asas. So ada 3 identiti asas. Okay, saya tak pasti ada ke tak dalam formula sheet yang baru. Nanti saya check. Kalau tak pun awak tahulah daripada sin theta tu bahagi dengan sin, satu lagi bahagi dengan cos. Kalau tak nak ingat banyak benda lah. Okay, so ada kesimpulannya ada 3 identiti asas iaitu yang inilah sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Itu yang paling basic. Lepas tu satu tambah tan per dengan sec. Ini kita bahagikan dengan cos. Kalau ini 1 tambah cot kuasa 2 theta sama cosec kuasa 2 theta kita bahagi dengan sin. So ada 3 identiti asas kat sini. Okay, so kita tengok latihan kendiri 6.6 buku teks awak. So dekat tepi tu saya ada pastekan dia punya identiti lah untuk rujukan saya. Sebab saya pun tak hafal. Saya hafal yang sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 je. Saya rasa dalam formula awak pun ada kot. Nanti saya check balik. Okay, so yang 1A tu cos kuasa 280 tambah sin kuasa 280. So identity trigonometri adalah benar untuk semua sudut. Apa jenis persamaan? Untuk semua sudut. Jadi kat situ sudut dia sama 80 darjah, 80 darjah itu adalah theta dia lah. So kita boleh gunakan sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2. So jawapan dia 1. Okay, yang kedua. Sec kuasa 2, 173 darjah tolak tan kuasa 2, 173. Apa jawapannya? So awak nak guna formula yang mana satu, awak mesti guna yang tan dengan sec tu kan. Cuma kat situ awak punya identiti 1 tambah tan sama dengan sec. Tapi dalam B tu ialah sec tolak tan. So kat sini kalau awak modify awak punya persamaan, awak tengok ni tan kuasa 2. Kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi sec kuasa 2 theta tolak tan kuasa 2 theta, betul? Kan jadi macam ni kan. So dia samalah macam ni dalam awak punya soalan B ni. Okay, jadi jawapan dia ialah 1. Okay, soalan C. 1 tolak cos kuasa 2 45. So ini cos. Kalau awak tengok dekat yang sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta tu, kita ambil cos kuasa 2 theta ni, kita bawa the other side, dia akan jadi 1 tolak cos kuasa 2 theta. Tinggallah sin kuasa 2 theta kan. 1 tolak cos kuasa 2 theta. So sama macam soalan C, cuma theta dia dah gantikan 45 darjah. 1 tolak cos kuasa 2 45 adalah sama dengan sin kuasa 2 45, betul? Okay, sekarang ni dia nak cari nilai. Kita tak boleh tinggalkan jawapan macam ni dengan harapan pemeriksa tolong kirakan berapa nilai dia. Tak boleh lah. So sin kuasa 45 darjah adalah bersamaan dengan sin 45 macam ni kuasa 2. Okay, so saya pernah contoh hari tu sin kuasa 245 bukan bermaksud sin 45. Ini salah Okay, sin 45 ni dia unik. Kalau biasa kuasa 2, negatif 7 kuasa 2 bermaksud negatif 7 darab dengan negatif 7. So benda tu berulang 2 kali kan, pendaraban berulang. Kalau yang sin kuasa 25 bukannya sin tu yang kuasa 2 tetapi dia punya sin 45 tu yang kuasa 2. Okay, so ingat sebab memang tak wujud pun sin 45 tu. Sin perlukan sudut untuk berfungsi. Dia tidak boleh berdiri sendiri sin saja. Sin 10 kali sin. Tak ada apa tak ada memberi makna. So sin 45 kuasa 2, sin 45 berapa? So, kalau saya tak tekan kalkulator, saya gunakan segitiga sudut tegak. Kita dah belajar awal-awal lah itu.
1, sini sek 2. Sini 45 darjah. So sin ialah tentang bagi hypo. So 1 per sek 2. Dalam kurungan kuasa 2. So 1 kuasa 2, 1. Sek 2 kuasa 2 dia akan cancel each other lah. Hukum sek kan. So dia akan jadi 1 per 2. Okay, boleh faham? Kalau boleh ikut saya tolong raise hand. Kalau ada yang tak berapa clear tolong beritahu dekat ruangan komen ke ataupun awak boleh buka mic. Okay, so setakat ni ramai yang ikut saya lagi. Okay, next soalan D. Cosec kuasa 2 8 per 5 pi tolak cot kuasa 2 8 per 5 pi. So kita tengok dalam persamaan cosec dengan cot ni. Semua ni tanda tolak awak punya identiti tanda tambah. So apa yang awak perlu buat, awak modify persamaan ni. Awak bawa dia ke sana. So dia akan jadi cosec kuasa 2 theta tolak dengan cot kuasa 2 theta. So jawapan D sama dengan 1. Okay, so kalau yang tak sempat boleh screenshot screen ni. Okay, next one. Nombor 2. Okay, diberi cos theta sama dengan M, tentukan nilai yang berikut dalam sebutan M. So awak gunakan identiti asas untuk menyelesaikan soalan ni lah. Okay, soalan A. Dia bagi cos theta M So soalan A dia nak set kuasa 2 theta. Okay, yang ini awak gunakan identiti trigonometri. Jangan gunakan identiti asas. Identiti asas kalau guna set aku kena cari pula tan. So banyak sangat kerja kan. So set kuasa 2 theta ni kita gunakan identiti trigonometri. Apa maksud identiti trigonometri? Yang awak belajar 4 benda tu lah. Tan, sec, cosec, cot. So kali ni 1 per sec bermaksudnya tengok huruf ketiga dia ialah 1 per cos kuasa 2 theta. So ingat, cos kuasa 2 theta dia bermaksud cos theta kuasa 2. So dalam kes ni cos theta dia dah bagi M. Jadi 1 per M kuasa 2. Okay, next soalan B. Dia bagi awak sin kuasa 2 theta. So yang ni kita boleh guna identiti asas. Okay, sin kuasa 2 theta kita gunakan sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1 ni. Okay, kita guna yang pertama tu kecuali kita modifikan je lah persamaan ni sebab kita nak sin kuasa 2 theta sebagai perkara rumus. Jadi cos theta ni kita bawa ke sana. Dia jadi 1 tolak cos kuasa 2 theta. Okay, saya terbiasa guna bahasa Inggeris cos tu. Sama je lah cos C atau K tu sama je. Okay, cos kuasa 2 theta awak dah kira kat atas kan, iaitu M kuasa 2. Okay, ni perkara rumus, jawapan akhir mesti ada, jangan tinggalkan. Okay, soalan C, cot. Cot kuasa 2 theta dia sama dengan 1 per tan, sama juga dengan cos per sin. So cos kuasa 2 theta per sin kuasa 2 theta. So cos kuasa 2 kita dah kira tadi iaitu M kuasa 2. Sin kuasa 2 ni kira soalan B tadi. So 1 tolak M kuasa 2. So tinggalkan jawapan macam ni lah. Okay, settle soalan 2 okey. So boleh screenshot kalau siapa-siapa yang tak sempat. Okay, next kita akan pergi soalan nombor 3. Okay, diberi bahawa theta di antara 0 hingga pi per 2 dan tan theta equal 3 tanpa menggunakan segitiga bersudut tegak, carilah sin theta dan cos theta. Sebenarnya tanpa menggunakan bulatan unit lah. Tentang bahagi sebelah semua tu kita tak boleh guna sebab dia dah bagi tahu dah syarat dia tak nak guna segitiga sudut tegak. Bermaksud kita guna kita punya identiti asas tu. Okay, tan theta sama dengan 3. So kita gunakan sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama dengan 1 sebab kita nak sin theta dengan cos theta. So kita start dengan kita punya identiti asas. Okay, so first kita buat cos dulu. Kita bahagikan kedua-dua belah dengan cos. Okay, dia akan jadi sin over cos ialah tangent. 1 sama dengan 1 per cos, cos ialah sec.
Ya, ataupun tak payah tukar sek ni sebab kita nak cos ya, kita nak cos kan, sorry. Tadi sepatutnya cos sek. Okay, so tan kuasa 2 theta tu bersamaan tan theta kuasa 2 So kat sini dia soalan dia bagi tan theta sama dengan 3. So jadi 3 kuasa 2. Tambah 1 sama dengan 1 per cos. So 3 kuasa 2, 9 tambah 1. So the left side jadi 10. Okay, kita dah nampak dah kita punya cos ni cuma dia ada kuasa 2. So kita darab silang. Ni naik atas, ni turun bawah. So kita akan end up dengan equation cos kuasa 2 theta sama dengan 1 per 10. So kita tak nak kuasa 2, kita nak cos sahaja. So kita ambil set dia lah. Set kuasa, punca kuasa 2. So cos dia macam ni kan. So kita ambil punca kuasa kedua-dua belah, dia akan jadi sebelah kiri tu cos lah. Ni saya gunakan kaedah kesamaan. Nak belajar persamaan linear masa tingkatan 1 kan ada banyak jenis menyelesaikan persamaan linear kan. So saya guna kesamaan ni lah. So jadinya set 1 per 10 ni hukum set kan. Set 1 tu 1 lah jawapan dia kan. Set per 10, set 10 tu tak boleh nak permudahkan. So tinggal jawapan macam ni lah, 1 per set 10. Kalau awak tinggalkan jawapan macam ni yang saya tanda star tu, kemungkinan awak tak dapat full mark lah sebab dia masih boleh dipermudahkan lagi. Sebab set 1 sama dengan 1 lah. Okay, next one. Kita nak cari sin pula. So kalau sin kita bahagikan semua dengan sin. So kita repeat je method yang sama. Cuma kat sini sin. Sini 1, ini cot. So cot ni kita boleh tukar jadi 1 per tangent sebab kita ada maklumat pasal tangent. So 1 tambah 1 per tangent kuasa 2. Maksudnya 1 per 3 kuasa 2. Okay, kita selesaikanlah yang pecahan ni 1 tambah 1 per 9. Okay, 10 per 9. Kemudian kita darabkan silang sebab kita nak perkara rumus kita sin. Okay, dan kita ambil dia punya punca kuasa 2. Okay, sini jawapan belum habis lagi sebab bila awak pecahkan set dia tu, set 9 ialah 3. So sin theta sama dengan set 10 bahagi dengan 3. Set 9 ialah 3 lah. Ataupun saya buat macam ni dulu. So dia akan jadi macam ni.